Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita berjumpa lagi di Garasi TV untuk siaran 3 Disember jam 9 malam. Malam ni kita ada tetamu istimewa tapi saya akan minta tamu diam dulu until kita mencapai nombor 300 tontonan malam ini. Jadi share kepada anda yang masuk dan tolong share kerana kita mengalami masalah notification dah 2 hari. Berarti saya memerlukan kembali manual untuk anda agresif share. Kerana kami masih lagi berurusan dengan pihak Facebook untuk mendapatkan maklumat mengapa notification menjadi perlahan ketika selalunya tak kurang daripada 1,200 ke 1,300 menerima notification, tapi sekarang notification menurun pada 400, jadi ramai yang komplain mereka tak dapat notification. Apapun jadual, kami tetap kekal pada setiap 9 malam selain siaran pada pukul 3.30 petang. Sebelum Uncle Kentang ataupun Kuan Chiheng yang popular ni, yang disayangi ramai, yang penyayang juga pada orang ramai bersuara, saya minta anda share kerana malam ni kita akan berbual hati ke hati dengan Kuan Chiheng. Saya pastikan Uncle akan bercerita macam-macam benda, termasuk perkara yang paling menyentuh perasaan kita mengenai sumbangan ban jenazah untuk kegunaan komuniti Muslim. Ini perkara yang terbaru. Dan yang kedua, anda yang selalu berada di Facebook akan melihat lintasan timeline Uncle Kentang dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Video yang dirilis oleh PPIM, nampak agresif Uncle dalam video tersebut. Apapun saya berkongsi dengan anda dulu sebelum admin memaklumkan kepada saya 300 Uncle. Saya merayu kepada anda untuk reshare kerana ramai rakan-rakan kita kehilangan notifikasi. Admin sedang berurusan dengan Facebook untuk melihat apakah masalah sebenar kerana kami mengalami pendadakan notifikasi sejak semalam pukul 3 petang. Jadi share, dan saya merayu kepada anda yang selama ini menjadi sharer yang agresif, terus share je untuk membolehkan kita berbincang dengan Uncle Kentang dengan awal. Saya menyanggarkan antara 45 minit hingga 1 jam kerana banyak benda yang saya nak tahu, apatah lagi anda penonton nak tahu, kerana sebelum ni hanya nampak di TV dan di surat khabar. Ini kali pertama saya bertemu dengan Uncle. Cepat malam ni, Alhamdulillah, berarti notifikasi kembali pulih apabila kita mencapai 4 minit dengan 300 view. Share dulu sebelum saya berkongsi dengan anda bahawa berita baik hari ini adalah United Kingdom telah meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer dan juga BioNTech Jerman. Berarti mereka adalah negara pertama, berarti kini vaksin telah secara rasminya dirilis untuk kegunaan masyarakat dunia oleh United Kingdom menggunakan vaksin kolaborasi daripada Pfizer Amerika Syarikat dan juga BioNTech Jerman. Untuk pengetahuan anda, 12.8 juta vaksin yang digunakan oleh Malaysia juga adalah keluaran yang sama yang akan digunakan oleh United Kingdom. Kita doakan United Kingdom boleh bermula secepatnya besok, dan pada bulan Disember akan menjadi berita yang baik kerana Malaysia akan menjadi pengguna 6.4 juta suntikan vaksin Pfizer pada sesi yang pertama Januari hingga Mac tahun depan. Itu saya kongsi dengan anda supaya anda semua dapat mendengar bahawa di tengah-tengah ketakutan kita dengan angka jangkitan yang mendadak dan sentiasa di paras 1,000, kerana anda tahu bahawa Oktober dan November adalah bulan gelap bagi kita kerana angka jangkitan lebih 50,000 angka jangkitan baru. Bayangkanlah daripada 9 bulan pertama 1 Januari hingga penghujung bulan September kita hanya ada 9,967 kes, tetapi hingga hari ini kita telah melangkah lebih 63,000 kes, berarti ada 54,000 kes baru di Malaysia dalam tempoh 2 bulan 3 hari. Okey, tamu dah ready, angka dah ada, notification dah pulih. Terus saja share lagi hingga kita boleh mencapai 500. Pertama 500, Alhamdulillah, syukur notifikasi kembali pulih. Syukur Alhamdulillah kerana notifikasi kembali pulih. Okey, Uncle, dia Uncle minta share juga di Facebook group dia supaya Uncle ambil phone saya. Uncle minta phone. Okey, tak apa. Sementara itu share, saya akan beritahu pada saudara. Montaj, kita dengar dulu montaj 20 second yang disediakan oleh Mahfuz sebelum Uncle menggunakan telefonnya untuk membuat share. Okey, Uncle. Saya panggil Uncle, okey. Because semua orang panggil Uncle. Ya, satu, saya nak tahu, tak semua orang menjadi seperti Uncle tiba-tiba. Saya nak tahu bagaimana Uncle membesar dan bagaimana ibu bapa Uncle besarkan Uncle. Hingga sampai sekarang saya rasa ada satu orang kualiti yang dipanggil Uncle Kentang ataupun Kuan Chiheng. Sudah tentu dia tak terjadi begitu saja. Kalau saya boleh tahu latar belakang bagaimana Uncle dibesarkan dan bagaimana ibu bapa menanamkan semangat kasih sayang pada semua orang. Bantu siapa saja. Salam sejahtera, salam sayang daripada saya Uncle Kentang, dan selamat menonton
Saya berasal daripada Batu Pahat dan anak seorang penoreh getah. Dan ibu bapa membesarkan kita dengan orang kata kesusahan dan kepayahan. Dan kita selalu ada sharing lah dengan jiran-jiran kita yang agak jauh tapi kebun kan dia. Kami duduk rumah kongsi, mereka duduk rumah sebiji-sebiji dan agak jauh dan ramai juga masa tu kami beberapa keluarga Cina dan ada keluarga Melayu dan kita bercampur dengan ramai Melayu di sana. Saya duduk di rumah saya tu kalau nak tengok daripada segi geografi hadap sebelah kiri hadapan rumah saya adalah kubur Islam. Belakang rumah saya, tepat belakang rumah saya adalah kubur Cina dan kubur India. Dikepung oleh pokok-pokok getah lah. Jadi masa kecil, umur saya 7 tahun, saya dah berjinak dengan kubur. Saya telah pergi tidur dekat kubur, pergi jual bunga cempaka, bunga melur pagi-pagi. Kalau di Johor, orang suka menziarah kubur hari Jumaat. Itu satu kelakuan yang dilakukan oleh orang Johor. Dia orang menziarah kubur hari Jumaat pagi. So kita akan pergi duduk dekat tepi jalan jual bunga melur, bunga cempaka tu 5 sen, 10 sen. 5 sen atau 10 sen lah masa tu. So dengan kawan-kawan saya, dengan kawan-kawan sekolah saya, kami bermain di kubur, bermain gasing, kami jerat burung di dekat kubur. Of course mak ayah saya orang susah, sangat susah. Tak payah cerita macam mana susah lah. Saya kata memang susah lah. Dan that's why saya orang tolong saya, bantu saya, cikgu saya bantu saya. Jadi kalau kira bantuan nak diberi, saya rasa kita tak perlu kira bangsa, agama ataupun darjat. Kita tolong orang tadi pagi, hari ini pun penuh dengan tolong orang. Hari ini kalau lihat daripada pagi sampai ke malam ni sekarang, ramai itu tolong. Dan itulah satu cara untuk hidup rasa senang. Untuk hidup rasa senang adalah tolong orang. Yes. Angka dapat rasa itu. Yes. Tolong share apa yang Angka rasa untuk hidup rasa senang adalah tolong orang. Tak ramai orang akan rasa kita akan jadi susah kerana tolong orang. Saya pegang pada banyak ajaran-ajaran orang, kawan-kawan saya bagi pada saya. Apabila kita mempermudahkan orang, Tuhan akan mempermudahkan kita. Tak percaya, cuba. Itu saya boleh challenge. Tak percaya, cuba. You cuba mempermudahkan orang. Dan hari you pun dipermudahkan. Memang cukup senang. Saya pun hidup ini kan singkat. Kalau kita nak hidup mudah, kita mudahkan orang. Angka sangat berpegang pada Yes. prinsip dan dia terbukti. Dia bukan terbukti, dia memang magic. Magic. Dia memang jadi. Dan itu Angka konsisten melakukannya. Yes. Kerana Angka percaya bahawa nak senang, senangkan orang. Nak senang kan, disenangkan orang. Jadi bila you minta orang tolong ke, you ada susah ke, orang tolong sama you. Okay. Saya ingat lagi kali pertama tentang seorang wanita Melayu yang berniaga di tepi jalan, yang Angka bantu. Saya tak ingat kejadian. Maria. Dan kemudian benda tu jadi viral. Dia berniaga nasi lemak, tak ada payung semua. Boleh Angka cerita macam mana? Saya tak boleh ambil kes yang lain sebab itu kes pertama. Oh, ini adalah lelaki bernama Uncle Kentang. Sebenarnya apa yang dibalik cerita Maria? Masa tu bulan puasa. Dia kata dia punya karen dapat dipotong. Jadi saya nak pergi bantu dia. Saya janji dia petang saya nak pergilah. Tapi tiba-tiba pada masa yang sama, satu kebakaran telah berlaku di kawasan Bukit Jalil. Rumah flat lah. Dan saya terpaksa pergi ke rumah flat tersebut kerana saya kena bantu masa kebakaran, kena belikan tilam, belikan apa-apalah. Biar semua dah musnah kan. So, benda ini macam ditentukan oleh Tuhan. Ada kebakaran. Jadi saya terlewat. Saya lewat. Saya dalam pukul
9 baru saya tiba di rumah Maria. Saya lihat anak dia tak pakai baju, duduk tepi longkang. Bulan puasa ni, bulan puasa. Ya. Jadi saya tanya sama dia, dah makan ke belum? Dah buka puasa ke belum? Dia kata, belum. Kami tunggu nanti lepas sembahyang tarawih di surau, nanti ada orang makan, kita pun pergi makan lah. Lepas dia orang sembahyang baru kami pergi makan. Saya pun terkejut. Maksudnya dia bertahan tu berbuka puasa untuk tunggu tarawih. Jadi saya pun kata, tak apalah macam ni lah. Kita saya pergi bawa dia pergi makan lah. Tak payah tunggu tarawih kan. So, saya suka makan kailan dengan ikan masin. Bila saya pergi bagi makan tu, saya pun letaklah makan ikan masin dengan kailan. And then saya tunjuk pada member lah, bukan tunjuk pada siapa-apa pun. Saya kata jam sudah 9 malam, kawan ni belum makan lagi, belum buka puasa. Saya tak sangka benda tu boleh jadi satu viral. Ya. Dan di sana dia telah menjalankan, saya rasa ini semua panggilan. Kita kalau nak viral satu benda ni, kita buburlah bagi 10,000, 1 juta pun. Kalau dia tak viral, tak viral. Ya. Viral ini bagi saya adalah suruhan Tuhan. Tuhan dah bagi kamu viral, mengapa dia suruh kamu viral? Supaya kamu boleh bantu lebih ramai orang. Jadi saya kata ramai orang lagi, saya boleh bantu ramai orang. Dan penyokong pun ramai, bertambah ramai. Jadi sebenarnya bagi saya viral itu adalah satu panggilan daripada Tuhan supaya kamu lebih berusaha, lebih bergiat. Itu saya punya pandangan. Itu titik mula di mana kemudiannya angka sebenarnya sebelum tu dah buat banyak, cuma tak pernah melalui viral, betul? Ya, tak viral. Dia angka dah committed untuk bantu siapa Memang saja susah, tapi tak pernah saya viral. bantu Cuma dalam kes Mariam saja, kerana teknologi juga ada, jadi viral, tapi dia lebih memudahkan. Dan at the first place saya tanya Uncle lah, saya tahu kata ramai orang melakukan kerja dia panggil social entrepreneur, kerana mereka adalah orang yang mempunyai kerjaya profesional dalam bidang membantu orang. Tapi Uncle melakukannya secara ihsan. Kalau Melayu cakap ihsan ni maksudnya anda buat bukan kerana anda mendapat manfaat. Kerana melakukannya kerana dengan ikhlas lah. Tapi saya ikhlas sangat kontroversi kalau guna. Cuma saya ingat bila Uncle bangun pagi dan sebelum tidur malam, macam mana Uncle fikir tentang orang lain? Uncle ada banyak masa, ada banyak tenaga, ada banyak passion untuk fikir tentang orang lain. Saya pun tak boleh bangun dan jaga pagi saya akan fikir tentang perniagaan saya. Kita kena macam ni lah. Kita kena ambil ayat-ayat yang untuk mengukurkan kita diri kita. Dia kata Tuhan tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa kamu mampu tanggung. Saya ayat ini meyakinkan saya. Saya kata, dan satu lagi ayat saya guna pakai adalah kun fayakun. Kalau kita buat macam kata Tuhan kata kita tolong orang tu, bagi saya ia satu takdir. Kalau kita tak jumpa sini pun tak jumpa lah. Kalau saya datang tadi ada jam, ada hujan ribut ke apa benda, so dia tak akan jadi. Benda jadi kerana dengan izin Tuhan. Betul. Kamu jumpa orang susah pun dengan izin Tuhan. Tuhan tidak menguji orang yang susah itu. Tuhan sedang menguji kita yang tak susah ni. Adakah kita bersyukur dan kita pulangkan kesyukuran itu dengan membantu orang lain. Tuhan tidak menguji orang yang susah tu. Kalau orang susah datang ketuk tu, kita ambil dia sebagai satu hadiah daripada Tuhan. Kerana Tuhan datang menguji berapa banyak kita yakin dan kita boleh tolong. Dan kita tolong, kita tidak membebankan diri kita. Dia tidak membebankan diri kita because dia kata Tuhan tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa kamu mampu tanggung. Yang datang manusia itu pun daripada Tuhan. Yang jumpa kita daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang takdirkan dia jumpa kita. Kalau tidak, tak jumpa. Maka pegang prinsip bahawa itu tanggungjawab. Walaupun ramai orang dia boleh cakap macam tu, tapi dia tak boleh buat macam Uncle. Ramai orang selalu kata-kata adalah boleh dihafal. Dalam Uncle adalah kata-kata adalah perbuatan. Cuma saya nak minta Uncle share dengan orang
Macam mana Boleh terdetik? Boleh sila. Sorry, Angka datang daripada tadi kejar cari parking. Satu KL Traders ni adalah parkingnya macam nak mencari mutiara di dalam laut. Tapi dapat parking, saya lupa pula nak pelawa minum tu. Saya bersyukur tadi ada parking yang cantik lagi. Ngam-ngam ada cantik. Okay. Saya selalu jumpa lah orang yang akan bercakap tentang kebaikan. Everybody boleh bercakap, tapi Angka ada track record yang begitu lama. First, saya nak tahu siapa mentor. Mentor orang yang daripada Angka kecil, Angka tengok dia buat dan Angka kata, aku ingin jadi seperti orang ni. Dan lama-lama, sebab kita tak boleh capai 2 atau 3 angka kentang dalam hidup. Saya mentor saya, mak bapak saya lah. Saya rasa yang paling penting guru-guru saya semualah. Mereka yang memberikan hidup kepada saya. Kita dulu hidup susah sangat. Makan pun susah, makan tak ada belaga dengan ayam. Pergi ambil sagu, kalau orang sini tak tahulah. Sagu. Orang lama otai tahu itu sagu ayam. Saya makan sagu tu untuk kenyangkan diri lah. Itu pun tanpa pengetahuan mak bapak saya lah. Saya curi itu sagu ayam. Saya makan kan, kerana nak tahan lapar. Makan nenas bentar, taruh kicap, pergi kat ladang, potong. Kan kita duduk kampung banyak nenas. Raw nenas, potong. Taruh kicap, bantai kicap. Makan, bantai. Banyak benda lah, ubi keledek itu semua kita pandailah kita masak. Untuk survive. Jadi mentor dia lah mak bapak saya. Because dia tak give up lah. Kita anak ramai, kita anak 10 orang. Tapi dia tak give up. Kan, jadi saya tabik pada saya punya ayah dan saya punya mak arwah. Sudah arwah semua lah kan. Jadi bagi saya, kalau mak bapak saya sanggup membesarkan kita macam ni, susah. Apatah lagi anak dia nak bantu orang. Saya rasa saya patut berterima kasih pada mereka yang meminta bantuan. Dan juga because mereka sedang mengisi saya punya bakul nak balik nanti. Ya, kalau kita semua akan pasti akan kembali ke kubur. Bagi saya senang je. Hidup ini untuk mati. Mati adalah untuk hidup. Hidup adalah untuk mati. Hidup ini adalah untuk mati. Mati adalah untuk hidup. Bila kita sampai sana, kita hidup. Bila di sini, kita mati. Bila kita cari mati, kita akan dapat hidup. Kita cari akhirat, nescayanya kita akan jumpa dunia. Kalau kita cari dunia, kita mungkin ketinggalan akhirat. Saya pegang prinsip macam itulah. Angka ulang 2-3 kali mengenai cikgu-cikgu. Angka besar di Batu Pahat. Apa yang sebenarnya cikgu-cikgu itu memberi pengaruh hingga Angka selalu dua kali Angka ulang. Saya terima kasih pada cikgu-cikgu. Saya terima kasih pada cikgu-cikgu. Apa yang menyebabkan cikgu-cikgu di Batu Pahat pada zaman Angka sekolah ada dalam hati Angka, setiap kali Angka cakap, Angka akan repeat cikgu. Apa yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka bagi kami kupon kantin. Mereka walaupun tak saiz lah, seluar tak saiz, seluar labur semua, mereka bagilah, cikgu akan bagi. Dan saya berterima kasih lah cikgu saya semua kerana menolong abang-abang saya, menolong kakak-kakak saya. Mereka menolong sesungguhnya. Daripada segi makanan, daripada segi pendidikan sekolah. Kami juga, saya juga seorang penerima. Masa saya ambil examination, Form 5 saya ambil sedikit sumbangan daripada tabung K. Johari. Jadi banyak kami ambil beasiswa daripada cikgu-cikgu. Jadi bagi saya, cikgu lah orang yang sangat memberi motivasi pada saya. Walaupun mereka telah lama meninggalkan dunia ni kan. Tapi inilah saya beritahu cikgu-cikgu luar lah. Cikgu-cikgu adalah pembakar lilin. Mereka sentiasa berikan kita pelajaran, pendoman, ajaran, inspirasi. So, saya rasa ini penting lah. Untuk guru-guru, ini kredit untuk anda. Walaupun orang ramai sekarang dalam era sekarang menganggap guru itu dan guru begini. Guru-guru tu gaji dia kecil lah. Gaji dia kecil. Tapi guru-guru adalah pemangkin negara. Mereka lah yang mendirikan tiang-tiang binting-binting negara. Jadi seperti orang kata, seperti bagaimana acuannya, bagaimana kuihnya. So cikgu ni adalah acuan. Kita adalah kuihnya, produk daripada cikgu. Saya rasa ini bahasa Malaysia saya pun
daripada cikgu saya. Oh, okey. Jadi kalau orang kata, oh kamu cakap tak ada pelak, tak ada apa. Ini pun daripada pergaulan saya dengan kawan-kawan saya, dengan cikgu saya. BM saya memang, cikgu saya suka saya main BM. Oh, okey. Ya. Sebab sangat fasih. Saya banyak baca novel lah. Mastika dulu. Oh, okey. Mastika, Dalam Cerita Mastika. Hantu. Sold out Mastika. Okey, rupanya ni antara pembaca Mastika pada era Mastika. Gila-gila. Gila-gila. Okey. Angka banyak membaca, saya nak beritahu dia tu. Anak saya mungkin tak tahu. Saya anggap anak generasi yang datang di Kuala Lumpur, kita tak tahu tentang pergaulan kampung, angka dibekal kampung. Walaupun saya besar di bandar, saya dan anak saya ada peluang untuk bergaul dengan pelbagai kaum. Saya bukan seorang yang resis, tapi anak saya sangat sukar untuk melangkah keluar dan bergaul dengan orang bukan Melayu, Cina dan India. Sangat sukar. Kalau saya kira kawan dia, saya kata namakan 100 kawan yang paling rapat, mungkin anak saya namakan 100 kawan Melayu. Angka mungkin ada advice untuk ibu bapa macam saya. Apa peranan yang saya boleh main ketika anak saya masih lagi boleh dibentuk, dan saya kena campur tangan supaya dalam siapa kawan 10 kamu yang terbaik, anak saya namakan sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang bukan Melayu. Saya cerita ni melalui surat, melalui Al-Quran juga. Kita dibuatkan bersuku-suku kan. Kekenallah kamu satu. Berkenal sama saya menyayangi, dan juga moyang kita adalah Adam dan Hawa. Kalau kita percaya, yakin dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran tu, so we take that, and that one is actually the best thing kita boleh bagi pada anak-anak kita, dan beritahu dia, tengok ini ada sebenarnya macam ni. Saya bukan daripada batu dan kayu. Saya lahir daripada manusia juga. Semua orang lahir daripada manusia. Okay. Tuhan boleh jadikan nyamuk ataupun langau lah, sekecil-kecil lah dia boleh jadikan. Mengapa Tuhan tak jadikan darah kita berlainan jenis warna? Kita fikir balik, kita kaji balik mengapa Tuhan boleh jadikan benda, wahal negara Amerika Syarikat ataupun mana-mana negara tak boleh buat langau kapal terbang macam langau kecil dia. Itu kita lihat bagaimana kuasa Tuhan buat benda tu. Okay. Jadi kalau boleh dia dibuat, nyamuk ni nak tepuk dia pun lari macam mana? Yeah. Macam apa? So you lihat nyamuk. Mengapa Tuhan jadikan nyamuk, dan nyamuk tu berterbang mendatar itu kan. So nak pukul dia pun susah. Dia boleh buat, dan manusia tidak boleh cipta satu pesawat yang boleh menyerupai nyamuk. Okay. It means something else. So kalau kita kaji semula, kita lihat, kita nilai, kita buat perbandingan, kita buat kita akan tahu, kita akan lihat bahawa ada sesuatu yang tepat dan harus diingatkan, bahawa kita adalah satu family yang sangat besar. Angka bersetuju dengan keadaan hubungan kaum di negara kita? Cara ibu bapa membesarkan anak. Angka cakap di hati ke hati, saya nak dengar malam ni, bahawa kita sebenarnya tak ada masalah. Saya beritahu you direct, kita tak ada masalah. Yang masalah orang politik. Betul. Kalau katakan ada orang jatuh dalam longkang ke apa, abang dengan saya akan lari pergi tolong dia. Anak-anak kita akan lari pergi tolong dia. Kalau kita nampak kereta terhumban dalam gaung kan, kita akan berusaha nak cari dia. Kita tak ada tanya ada kata orang India, orang Cina, orang Sing ataupun orang Melayu. Tidak. Sebenarnya dalam hakikinya, kelahiran kita, Tuhan telah jadikan hati kita begitu. Tetapi dengan suntikan-suntikan, dengan dinodai oleh orang-orang politik, kerana mereka nak memecahkan belahkan kita. Saya tak mahu cakap parti. Ini mewakili kaum Cina, ini mewakili kaum India, ini mewakili kaum Melayu. Jadi bila mereka nak berkuasa, mereka akan keluarkan orang kata dia akan dapat, dia keluarkan sentimen-sentimen perkauman supaya dia nampak dia ni mewakili satu kaum, supaya dapat undi. Kita jangan kisah dengan orang politik, because orang politik akan berpolitik 24 jam di Malaysia ni. Jangan marah dengan mereka, kerana itulah sebenarnya acuan dan sifat orang politik di Malaysia. Saya minta maaf, saya dengan orang politik. Mereka kemungkinan lari daripada landasan, kerana mereka bukan menunjukkan kepintaran mereka memimpin atau kesungguhan mereka memimpin, tetapi lebih kepada rule and divide, kepada memesongkan pemikiran
supaya orang taksub pada beliau dan undi beliau. Saya menyuruh, that's why saya kata kita perlu berubah. Pemimpin perlu berubah. Pemimpin dan pengundi kena pandai. Pengundi kena bijak memilih pemimpin yang bagus. Bukan daripada retorik, tetapi daripada perbuatan. Saya rasa perpaduan di Malaysia ni, kalau ikut perpaduan di Malaysia ni, contohnya bank statement saya. Bank statement saya, kalau saya minta van jenazah, India, China, Melayu, Sing, semua masuk dalam. Donate. Saya tak tipu. Saya boleh bagi password, kita boleh tengok, kita boleh dapat, kita boleh kaji. Adakah perpaduan kita tidak utuh? Tidak. Perpaduan kita sangat utuh. Sangat bagus. Hanya bila kita nak macam membongkarkan diri, kita mula berkata, inilah aku ni wakil ni, kaum ni. Apa benda pun tak ada. Bila hang mati, hang cium tanah macam semua orang. Yang kita Cina adalah orang bakar. Ada tak cium tanah. Tapi itulah hakikat kita akan mati. Gah apa di dunia ni? Why are we so concerned about our punya status dalam dunia ni? Kita terlupa yang kita akan mati. Bila kita ingat mati, maka tenanglah kita punya jiwa. Bagi saya sangat tenang. Apa jadi pun, kita pegang pada kun fayakun. Tetapi kita tahu bahawa kita akan mati. Bila kita akan mati, apa benda yang baru tadi saya ada berbincang dengan seorang wanita, dia pasrah, dia telefon saya, Melayu, wanita Melayu ni. Orang marah dia semua ni. Saya kata, Kak tak perlu berjawab dengan orang tu, manusia. Kak tak perlu jawab dengan manusia. Jawab dengan manusia. Kak jawab dengan satu, Tuhan. Maka terjawablah kakak dengan manusia. Bila kakak buat satu benda, kamu jawab dengan Tuhan. Maka jawablah kamu dengan orang tua kamu, maka jawablah kamu dengan manusia. Because kalau kamu tak jawab dengan Tuhan, maksudnya kamu pesong. When you answer to God, and you jawab dengan Tuhan, maka you akan terjawablah semua. Orang nak cakap kamu apa, lantak rapi. Tak payah, apa dah susah. Uncle ada banyak haters. Dan macam mana Uncle manage haters tu? Saya tahu Uncle ada Facebook, ramai orang tak suka je. Ada setengah orang tidak gembira kerana orang politik selalu tak mahu orang macam ni muncul kerana dia panggil overshadow. Kalau Uncle pergi bantu orang di Kajang, ahli politik Kajang tak akan gembira. Uncle datang ke kampung saya pula di Ceras, orang politik Ceras tak akan gembira. Kerana orang selalu menganggap bahawa menjadi hero rakyat adalah orang politik. Tapi sekarang kita jumpa orang ramai macam Uncle Ketang yang buat kerja kebajikan. Uncle ada banyak haters. Macam mana Uncle kawal diri anda supaya orang yang kutuk kita apa tak mengubah kita? Kita kadang-kadang buat baik kan, kena kutuk-kutuk sikit lah, esok tak payah buat lah sebab takut orang. Bagi saya, at least saya bagi dia kutuk. Sekurang-kurangnya saya bagi dia kutuk. Bagi dia can untuk kutuk saya. Kalau tak, dia nak lepas ke mana? Jadikan kita ni bagi orang mengkutuk. Itu tak kisah. Because kita yang pahala nanti, saya baru juga bercerita satu orang, lagi ramai orang kutuk you, lagi you punya manfaat di akhirat nanti. Because why? You akan terima dia semua itu apa? Positive vibes. Orang kutuk kamu, jangan melatah. Dia kutuk kamu, dia ada agenda dia sendiri. Mungkin dia tak suka dengan kamu, cara kamu. Tapi bila kalau kamu explain dengan dia baik-baik, dia akan terima. And saya beritahu, kita tak akan mati beramai-ramai. Maksudnya haters kita tidak akan mati dengan kita. Sama-sama kita masuk dalam, kan kita sudah sampai sana, nanti sesi soal jawab di akhirat, kita keseorangan diri. Mereka hantar usungnya masuk kubur, pergi tanah perkuburan Islam tu kan. Kalau tanah perkuburan tu dia usung, dia letak, dia tanam, you seorang. Kalau berani dia ikut sama. Maka dia boleh jawab dengan kamu. Tanya dia, you nak jawab dengan saya tak? Di akhirat nanti, you nak jawab dengan saya ke? Kalau you tak nak jawab dengan saya, takkan saya nak layan you. Logik tak logik? Ya, dan Uncle tak terjejah langsung dengan haters. Saya kata, kita bagi peluang dia hate kita. Itu pun satu sedekah. Satu sedekah daripada kita. Dia benci kita, kita sedekah pada dia untuk benci kita. Tak apa. Macam mana Uncle boleh begitu lasak hadapi haters? No, because saya nak dapat teori curi sikit. Kamu hilang fokus. Because kamu fokus pada orang, bukan kamu fokus pada Tuhan. Bila kamu fokus pada Tuhan, kamu tak akan fokus pada orang lagi.
biarlah dia cakap apa pun. Okey. Because bila you fokus pada akhirat, you dah tak kira dunia punya hal. So bila dunia punya hal berlaku pun, you relax. You tahu you satu hari saya akan anda kentang sudah meninggal, kan? So bila saya sampai sana, saya happy ya. Saya jumpa member lama. Apa saya nak pergi fokus kat orang yang nak marah kita. Dia kata, oh kamu ni buat ni. Tak betul, ini tak betul. Tak apalah, biar dia kata tak betul. Yang kita buat ni, kita bukan nak jawab dengan dia. Kita nak jawab dengan kita punya kematian. Okey. Kita break. Relax. Okey, kita break kejap untuk dengar report daripada admin. Kita ada berapa viewers, admin? 1.3. Thank you. Kita punya traffic notification kembali pulih dengan datangnya angka ketang. Ini juga utusan. Kami 3 kali live kami mengalami masalah notification. Malam ni kita kembali kepada 1.3 ribu view. Itu adalah angka yang tinggi bagi sebuah stesen kecil seperti kami. Saya bagi anda break sekejap untuk digest. Sebab saya pun nak digest banyak. Terutama untuk faham bahawa haters is nothing. Maksudnya sekarang saya sedang digest dan malam ni saya akan fikir untuk dapat kekuatan tu bahawa satu orang menganggap haters is nothing. Kita kan dalam hidup kita manage Facebook, kita pasal manage jaga haters, check apa haters cakap, kemudian kita akan menganggap haters boleh menentukan, tapi kata angka you tak fokus. Kalau you fokus dengan kebaikan, haters tak akan mempengaruhi you. Saya fikir dia adalah jawapan yang sangat mudah untuk saya implement besok. Fokus. Kalau kita yakin untuk apa yang kita buat, kita fokus, Uncle. Okey, saya nak tanya satu lagi kes dekat Uncle. Apa kes kesusahan yang sampai level Uncle bantu? Tengok orang susah, Uncle bantu dan sampai Uncle rasa Uncle pun menangis. Itu kes yang tak boleh lupa kerana orang tu benar-benar susah. Yang Uncle rasa kalau Uncle ingat balik, Uncle pun rasa menitikkan mata. Sebab Banyaklah. Berkongsi kami satu banyak kes yang apa orang kata menyedihkan. Of course hari ini pun saya menangis. Saya jumpa orang tua, ada cerita dia susah. Saya pun menangis. Saya anggap dia macam mak saya lah. Oh, perempuan. Perempuan tua lah kan, Cina. Jadi cerita saya dia susah kan. Jadi bagi saya lupakan apa yang menyedihkan. Bagi saya peristiwa banyak sangat. Saya tak boleh go one by one recap. Satu. Tidak boleh lah. Nanti menyentuh hati sangat. Saya tak maulah. Jadi bagi saya antaranya paling sikit je lah, saya nak tahu apa jenis susah yang sampai Uncle dah lalu Uncle rasa oh dahsyatnya hidup. Saya sangat semangat lah. Saya pernah lihat satu orang ibu melahirkan anak dan anak pun mati, ibu pun mati. Bila saya selak kain anak ada dalam tengah bawah kaki dia, di celah kangkang dia. Kerana mereka tak mampu pergi hospital saja. Mereka cuba bersalin di rumah dan mereka meninggal dunia. Bagi saya peristiwa macam ni sangat menyayat hati lah. Because that's why saya kata kadang-kadang jangan marah saya kerana saya cuba buat sesuatu yang di luar kotak. Di mana orang fikir apa benda lah kau buat macam tu. Tapi apa benda lah macam tu, itulah cara penyelesaian yang terbaik. Kamu bukan di dalam sanubari saya. Kamu ada di luar sana, kamu merhati, kamu cakap, kamu apa. Jadi saya tak fokus pada apa yang dia orang cakap. Saya fokus pada apa yang Tuhan dah sampaikan pada saya. Satu ujian, dan saya cuba lepasi ujian tersebut. Bagi saya, setiap cabaran yang Tuhan hantar tu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Hanya kita tak tahu apa hikmah dia. Bagi saya, hati saya sungguh senang, sungguh lenang. Sungguh lenang. Saya rasa saya lah bersyukur saya orang yang paling tenang dalam hidup. Because saya pegang betul-betul dan yakin betul pada Tuhan. Apa yang kita buat ni, kita tak perlu membebankan diri kita. Kerana apa beban tu, Tuhan dah kata, dia tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa mampu kamu tangguh. Walaupun hari itu saya bawa baby, saya datang balik, mata saya mengantuk sangat, pukul 2 pagi, hantar baby pergi Penang, dalam keadaan tenat. Jadi masa saya memandu tu, saya dengan ayat yang saya dapat tu, saya kata, okey jom saya mohon Tuhan lindung saya akan pecut laju dan saya sampai destinasi. Jadi mujurlah saya pun
dapat lepasi apa rintangan-rintangan seperti hujan lebat semua. So dan ngantuk semua. But kita syukurlah, bagi saya banyak perkara yang menyayat hati lah. Orang tak tahu, hari-hari saya menangis sebenarnya. Kalau bantu orang tu, mesti ada cerita-cerita yang sangat menyedihkan. Dan kita tidak salahkan siapa. Mungkin ada orang mereka terlupa sikit ataupun lalai sedikit. Jadi kita jangan menyalahkan mereka. Kalau mereka betul, orang tu dah tak mari sini dah. Orang tu dah settle lah problem tu. Jadi Tuhan bagi orang tu mari supaya kita dapat selesai masalah dia. Alhamdulillah. Kita ada buku angka kentang, Niza. Lock sini tapi kita bagi pada anak angka untuk post sistem dia. Okey, anda boleh lock buku ni di sini. Tetapi kami tak akan post, kami akan serahkan kepada anak angka yang ada di sini untuk buat post kepada anda. Okey, anda lock saja ni buku dia. Berapa kita nak jual ni, Uncle? Ni adalah RM35. Termasuk post? Tidak termasuk pos, tapi kita boleh dalam RM40 termasuk pos boleh? Boleh. RM35 termasuk pos pun boleh. Tak boleh. RM35 termasuk pos. RM40 termasuk pos Boleh. Okey. Anda boleh lock RM40 termasuk pos untuk buku Uncle ni. Buku dia bertajuk Sementara Ku di Sini. Kuan Chi Heng, itu nama sebenar angka ketang. Log RM40, log RM40, jangan log RM40, kami akan tahu itu adalah log dan tinggal nombor telefon ni. Log nombor telefon RM40. Kami akan bagi tak. Kami akan bagi buku saja sebab senang posting buku ni dengan kos RM40. Jadi anda boleh log RM40 dan kemudian admin akan pass benda ni kepada pengurusan tim Uncle dan mereka akan postkan. Jadi log dan tinggal nombor phone, kemudian kami akan pindahkan kepada tim Uncle. Tim Uncle akan buat postage RM40, okey? Terima kasih. Kemudian Uncle, saya nak suruh tanya sikit pasal van jenazah ni. Tadi Uncle ada sebut kata bila Uncle buat fundraising untuk van jenazah ni, yang memberi bukan saja Melayu. Akaun boleh dibuka. Ada macam-macam orang yang bagi derma tu. Apa yang sebenarnya terlintas di fikiran Uncle bila Uncle datang dengan van jenazah? Saya teringat ayah saya lah. Kami orang susah dulu. Saya baru lepas Form 5, ayah saya meninggal. Okey. Pukul 3 pagi saya nampak mayat ayah di bangku panjang. Abang saya terpaksa pergi kejar duit untuk beli keranda. Ini cerita benar, ini tak cerita ini di Batu Pahat. Jadi saya lihat bahawa alangkah indahnya kalau saya boleh membantu mana-mana orang, tak kiralah kaum, tak kiralah apa, untuk membantu. Sebenarnya saya mari sini sekarang, on the way datang pun ada satu jenazah di Ipoh. Nah, dihantar balik ke Indonesia kerana aksiden. Habis keluarga minta tolong saya untuk separuh-separuh. Dia bayar separuh, saya bayar separuh. Jadi, saya dah panggil tim amal untuk pergi tolong, bantu. Dan bagi saya, ia dalam Islam, ia adalah fardu kifayah. Dalam fardu kifayah ni, kita bantu mana yang boleh. Bagi orang Cina, is karma. Dia dapat karma bila bantu orang meninggal. Jadi bagi saya, maka tu saya letak nombor telefon saya di bilik forensik. Saya bagi nombor telefon saya ke orang-orang. Kalau kita nak tolong orang meninggal, jangan tolong orang kampung saja. Kalau kita niat nak tolong orang, pergi kat forensik tu, beritahu dia, bang ni nombor telefon saya bang. Kalau ada orang minta tolong bang, tolong call saya bang. Ketua forensik dia akan tahu orang ni tak ada duit ke, orang ni ada duit ke. Dia akan panggil, tak ada duit, dia akan panggil, tak ada duit, orang nak urus mayat ke, urus jenazah ke. Syukur kita masih lagi bernafas. Orang tu telah pergi. Macam ayah saya langsung tak ada duit. Kami memang langsung tak ada duit. Masa tu kami masih kecil-kecil semua, berbaris-baris. Ini Nida,
ambil nombor telefon untuk orang donate van jenazah punya nombor account? Oh tak ada, sekarang kita belum lagi buka lagi. Oh okey. Kita masih ada seorang tadi dia 100% van jenazah dia uruskan semua. Okey. So kita tunggu dan kita lihat mana yang perlu. Kalau ada keperluan Yang ongoing sekarang yang angka kutipan ongoing tak ada. Ongoing tak ada. Ongoing memang tak ada. Kita memang tak ada kutipan van jenazah sekarang. Untuk bantuan apa-apa? Bantuan Saya ada banyak viewer yang pemurah ke? Kalau angka bagi nombor untuk makan minum bantu orang miskin, mungkin boleh masukkan RM10, RM15 malah, sebab kita ada lebih 1,300 viewer sekarang. saya rasa kita akan adakan bumbung, prepare bumbung. Prepare bumbung. Lepas tu ada apa lagi? Kaki palsu, makcik punya. Itu standby. Nanti kita akan kaki palsu, dia perlukan 6,000, bumbung perlukan 7,000. Itu saya akan on dalam Facebook dan kita akan bagi saya donation tidak begitu susah. Kerana ramai yang bermurah hati, ramai yang bersedekah. Dan saya kata sedekah ini adalah formula yang paling bagus untuk kita kaya. Dia kata, tak kala kau sedekah satu akan aku pulangkan 10 hingga ke 700. Maksudnya bukan pulang dengan kekayaan, duit. Bukan duit. Dia pulang dengan confident. Bila kita sedekah, kita rasa positif. Kita confident. Bila kita laksanakan tugas, kita akan laksanakan tugas dengan baik dan sempurna. Okey. Bila kita sedekah, kita akan rasa senang hati. Kita jumpa orang, muka kita tak muram. Muka kita happy saja. Jadi orang pun happy dengan kita. Bila orang senang dengan kita, mereka akan bagi peluang, bagi ruang untuk kita. Untuk berniaga, berkawan, berkongsi rezeki. Jadi sedekah ini adalah formula sebenarnya yang telah pun dicatat dalam Al-Quran. Satu formula yang untuk memudahkan diri you. Untuk kaya. Kaya bukan segi daripada duit. Ya, duit. Jangan ingat, aku derma RM10, aku dah dapat RM100. Tak ada. Dia punya, you derma RM10. Yang you dapat, satu, orang berterima kasih pada you. Orang memberi senyuman pada you. Kan? Orang mendoakan untuk you. Kan? Orang akan bercakap pasal you. Kebaikan you. Jadi, dia nampak tak kepulangan tu daripada segi berlainan. Immediate. Dan you dapat rasa lega. You rasa positif. Tak apa-apa, dah 7 lah. That's why dia dapat 1 sampai 10 sampai you. You dah dapat 10 senang-senang. Benda yang senang-senang. Jadi yang 700 tu, you kira lah, tak kira apa. You dapat rezeki, you dapat orang tolong. Orang rasa you baik, orang bagi you peluang. So don't stop sedekah. Because I think yang penting ialah kita bersedekah dengan hati yang ikhlas. Kalau kita sedekah dengan hati yang... Dan satu lagi, saya nak minta tolong. Ramai orang kata, tangan kiri sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Yes, itu memang benar. Itu dalam niat kamu. Tetapi bila niat kamu adalah bila kamu sedekah, dan kamu masuk dalam Facebook, kamu menggalakkan lebih ramai orang sedekah, I believe that niat is direstui oleh Tuhan. Dia bukan, you dah sedekah, you nak tunjuk you sedekah. Tetapi, you nak menggalakkan lagi ramai orang sedekah. Dan itu ada satu kebaikan. Peringatan kepada orang ramai bahawa kita ni jangan lengahkan sedekah kita. Nanti tak sempat bersedekah. Betul. Setuju itu. Tak sempat. You nak sedekah, tak sempat dah. Kerana adakah you dah arwah atau kawan tu dah arwah. That's why I kata Tuhan tahu setiap apa di dalam hati kita. Adakah kita nak sedekah untuk kebaikan? Saya bagi contoh pada saya. Kini kita akan buat beberapa produk seperti toiletries, serbuk suci sabun semua tu. Dan saya rasa agak positif kita boleh jual produk tersebut untuk membina lagi lebih dana untuk sedekah. Angka keluarkan produk sekarang Yes. apa produk? Serbuk cuci baju. Deterjen cuci baju. Deterjen cuci baju. Itu Dobi untuk Dobi. Untuk Dobi. Okey.
deterjen untuk lap, Lantai. lantai, deterjen untuk cuci mangkuk. Kerana orang susah akan gunakan 3 produk ni. Maka ni saya kata tak apalah kita buat produk ni supaya orang susah dapat yang terbaik. Murah lagi, terbaik mutu dia. Dijamin oleh saya. Because saya buat ni atas orang kata niat saya untuk membantu. Okey. Ni dah ada soalan daripada banyak pilihan terbaik dah, jangan tanya pening-pening. Untuk anda tu Facebook Uncle apa? Kalau yang belum lagi Kuan follow. Si Heng. Kuan Si Heng. Pakai yang ni Yes. Yes, okey. Anda boleh pergi ke Facebook kerana dia tak pakai Facebook Uncle Kentang, maka Kuan Chi Heng. Kuan Chi Heng ini Facebook Uncle, ikut saja alamat Facebook ni dan anda akan jumpa. Dia tak ada underscore apa semua Kuan Chi Heng. Okey, Allah mudahkan sebab nama dia satu je ada. Dia tak payah underscore, tak payah add, tak payah apa. Kuan Chi Heng. Dan anda akan dapat melihat lebih banyak perkembangan Uncle, terutama projek van jenazah ni. Dia kata dia belum lancar, jadi anda boleh ikut sama. Ini juga akan menjadi merchandise collector's item bagi penderma van jenazah, tapi kami tak lancarkan malam ni kerana kami hanya membantu Uncle untuk melancarkan penjualan buku ini, yang mana anda boleh log malam ni. Nanti yang akan post nanti adalah tim Uncle Kentang. Kita akan bagi detail jumlah orang yang log saja untuk membantu Uncle Kentang mendapat lebih dana, kerana kita tahu dana yang digunakan oleh Uncle adalah untuk membantu orang ramai. Uncle, saya nak tanya lagi satu untuk Uncle tentang friendship. Bila Uncle buat kerja, berarti kadang-kadang kerja kebajikan pun jadi kerja perkauman. Berarti saya Melayu dan saya akan tumpu pada semua orang Melayu. Ada satu grup Chinese, dia akan bantu baca. Uncle dah tengok dalam bentuk yang sangat luas. Macam mana kita nak pecah tembok bahawa bolehkah semua orang bekerja tanpa bertolak kepada ini kumpulan Melayu untuk Melayu, ini kumpulan Cina untuk Cina, dan ini kumpulan India untuk India? Sebenarnya tak ada pun. Kalau macam itu Kuala Kerai itu banjir tu hari, semua orang turun. Okey. So kalau kita NGO dia lebih kepada orang kata dia takut sendiri. Bias kalau dia nak pergi bantu orang Melayu, dia kena cari benda yang halal. Dia nak beli untuk orang India, dia nak tahu tak boleh ada lembu. Okey. So perkara ni mungkin kita kena yakin diri kita. That's why kata niat tu penting. Niat penting. Niat tu penting. Kalau you nak niat sedekah tu, ke mana pun you buat. Okay. Tak kisah. Tapi you hanya jaga. Kalau saya selalu India, kari India lain. Kari Melayu lain. You beli sebuah kari India. Okey. Kari Cina lain. So kita ada letak supaya kalau ada Islam, kita kena perlu was. Ya. Kita kena 100% make sure dia halal. Beli kat kedai halal, barang-barang halal. Kita tidak boleh ada syak wasangka, tidak boleh. Ada soalan log masih berlaku kan Nida? Sangat spam Okey, kita akan spamming kerana ramai orang sedang log buku Uncle. Ada 40 log buku Uncle mana ni. Kita akan biar dulu spamming kerana ramai orang akan tembak log dan dia akan masuk bergila-gila tempahan buku. Cuma saya nak minta tolong soalan. Kenapa nama Kentang? Saya tanya yang serius-serius je tuan, sebab saya menganggap saya bertemu dengan seorang mentor dan seorang ikon yang walaupun saya tak kenal, tapi saya suka melihat sebab dia saya anggap happy face, orang yang mempunyai apa Mr. Good Heart with a happy face. Saya suka tengok dia sebab mempunyai wajah seperti seorang pelakon komedi, tetapi sebenarnya hidupnya adalah berjuang untuk menyelesaikan masalah orang dalam kesusahan. Macam mana datang Kentang? Okey, dulu saya bagi makan dan saya tengok orang satu orang tu dia makan nasi dengan kicap. Okay. Saya tanya sampai doktor lah, dia cakap, you bagi kentang. Bias kentang ada karbohidrat yang sama. Kerana saya berlandaskan ajaran-ajaran cikgu saya, bila saya memberikan makanan tersebut, adalah daripada orang lain. Jadi saya tak beritahu nama saya. Benda tu bukan dari saya, benda tu daripada ahli mutu asing. Jadi bila saya bagi makanan, saya tak akan bagi tahu nama saya. Maka setiap kali saya pergi, saya bawa kentang. Okey. So, kerana percaya kentang adalah karbohidrat yang bagus. Okey. Kalau kita bagi nama kita, mungkin kita ni show off. Bukan show off, kita akan lalai. Dan kita akan riak. Okey. Kita nama sudah masyhur apa benda. Jadi di mana tujuan kita? Di mana haluan kita? So bagi saya kentang tu adalah kurniaan nama tu dari Tuhan juga. Kerana saya tak ada pakai nama kentang pun.
Tapi tiba-tiba orang panggil kentang jadi kentang. Dia kerana angka pergi hantar kentang, dia saya buat bawa angka. kentang, saya tak bagi nama. Dia mula-mula dia ingat saya ni daripada Christian group, daripada parti politik, daripada pendakwa agama. Jadi lalas dia orang panggil kentang. Because saya tak nama saya tak tidak ada apa-apa kegagahan di sana. Kerana nama kita akan hilang, akan padam. Dia akan panggil apa? The late, bila mati. Bila mati. Arwah. Dia tak akan bawa sana mari sini. Dia tak akan bawa. Masa dia mandikan you, dia tak akan bawa. Bawa sana mari. Bawa Abu Bakar mari. Dia akan panggil, bawa arwah mari. Kan bila kita berhenti nafas saja, kita dah tukar status jadi arwah. So your name is not important. Okey, dan angka biar saja orang panggil angka kentang. Dia orang panggil itu untuk manja-manja boleh ya. Tapi saya fikir di semua tempat orang lebih kenal angka kentang daripada nama Kuan Chi Heng. Saya baca tadi bagus dekat buku formal. Memang Kuan Chi Heng tak ada under bracket, under kentang. Tak akan jumpa angka kentang. Ini adalah Kuan Chi Heng. Nama buku yang bertajuk Sementara Ku di Sini. Sebuah catatan Uncle Kentang. Ini dia punya tagline bawah tu anda akan jumpa angka kentang. Dan terjawab sudah, kerana Uncle dulu mengedarkan kentang kerana doktor mengatakan karbohidrat yang baik dengan harga yang murah adalah kentang. Itu saja yang datang ke kentang. Saya pun mula-mula ingat kenapa dah macam mana boleh datang kentang. Ini baru jumpa jawapan dia. Ada lagi soalan selain daripada mereka nak tahu kenapa datangnya angka kentang? Banyak sangat dah terlepas, tak boleh ambil yang okey je. Okey, Serin punya nombor dah naik. Nanti anda yang log buku malam ni, semua nombor anda sedang dicatat oleh admin dan akan pas pada Serin. Serin yang akan mengurunkan pos buku ni. Kalau stok buku ni angka bawa satu untuk tunjuk malam ni je, yang lain berada dalam stok. Dan pasokan angka lah ada, pasokan angka yang akan pos. Cuma kita bantu untuk log malam ni. Dengan sasaran sekurang-kurangnya kita boleh dapat 60 log, anda dah log 40, Alhamdulillah. Okey, gini. Soalan saya yang seterusnya untuk angka sebelum kita habis sesi dengan angka ni. Masih ada masa ke angka? Soalan daripada Peter Lim. Peter Lim. Peter Lim tanya, problem with Chinese helping others. Kena masuk Islam baru boleh ke? Ramai yang tanya, nak tolong pun susah. Apa maksud dia? Okey. Baik, saya baca, tak perlu. Tak perlu masuk Islam. Saya cakap yang penting sekali, kita tahu, kita di Malaysia ni kita tahu adat, kita tahu budaya, kita tidak terja, kita bagi salam, kita bagi. Jangan takut beritahu Mr. Lim, jangan takut. Buat dengan hati yang tenang. Just do it with your heart. Tak perlu risau apa orang cakap. Jangan terlalu fokus apa orang cakap. Because kamu akan fokus pada benda kecil, kamu akan terlepas benda yang besar. Okey. Mr. Lim tadi bertanya, salah seorang daripada rakan garasi bertanya, dia bimbang kesukaran untuk membantu orang Islam kerana orang akan mengatakan hanya orang Islam boleh bantu orang Islam. Itu yang Angka jawab. Jangan risau. Agama bukan ambil berat, jaga sensitiviti, kita faham tentang perbezaan kaum, tapi waktu yang sama kita boleh membantu satu sama lain. Itu rumusan yang Angka jawab. Ada soalan lagi daripada viewer? Angka, boleh ceritakan cabaran yang paling sukar sepanjang membuat kebajikan? Apa yang Angka rasa paling mencabar ketika Angka buat kebajikan? Pernah kena halau, pernah diberi warning ataupun ada something datang, lu jangan ganggu ini tempat, gua punya tempat. Tidak ada cabaran langsung. Kerana kamu bukan jawab dengan manusia. Kerana kamu bukan jawab dengan manusia, kamu jawab dengan Tuhan. Cabaran itu adalah berapa kamu yakin dengan sedekah itu. Kamu bawa benda tu, adakah kamu nak hantar supaya orang cakap terima kasih ke apa, ataupun hantar kerana orang tu lapar. So if you hantar kerana orang tu lapar, orang marah you ke apa, saya pernah kena marah, saya pernah kena caci, tapi itu tak jadi satu isu pun. Because saya tidur dengan telinga, saya terima panggilan, saya cuba uruskan, kalau tak dapat urus, serah pada Tuhan. Kun fayakun. Balik pada sana. You takkan rasa, oh you gagal kenapa? You dah cuba yang terbaik. Yang penting ni ialah you cuba terbaik. You make sure you cuba terbaik daripada hati you.
Dan kalau tak jadi, kita senyum, bersyukur, kena reda, kita bertawakal. Ya. Why you want to, oh ini orang tak mau terima kita. Janganlah kau hang pergi jolok kat dia. Hang pergi jolok dia. Relax kan cerita dia. Ni kita datang dengan niat dia. Oh saya tak mau. Tak apa makcik, minta maaf makcik, saya ganggu makcik. Minta maaf. Bagi pada orang lain belum. Why you want to worry about this? Kalau you nak, mungkin you nak, bila sedekah tu you nak orang berterima kasih pada you. Don't. Kerana Tuhan telah berterima kasih pada you. Yang paling penting ialah Tuhan berterima kasih pada you. Nama itu tak penting. Nama itu tak penting. Kalau kita sedekah satu barang dan orang ambilkan barang tu, orang pakai nama dia untuk sedekahkan, kamu bersyukur. Kerana apa? Kamu telah bersedekah dan orang tu telah bersedekah. Jadi kamu telah membolehkan orang tu bersedekah juga, menumpang pahala yang kemungkinan kamu akan terima. Okey. I kata kemungkinan kamu terima, because yang menentukan pahala ialah bila kita mati dan hidup. Sorry, kita mati. Okey. Ya. Jadi Uncle tak kisah kalau orang riding on tak ada hal lah. Yang penting mission tercapai. Benda sampai. Case settle. Siapa dapat nama, siapa keluar front page, siapa viral itu soal lain. Okey, bagus. Ada orang tanya buku tu pasal apa? Apa yang ada dalam buku ni, Uncle? Buku ini adalah kisah-kisah perik saya melalui hidup saya daripada muda, dari kecil sampai sekarang lah. Oh, daripada Saya, estate dan makan. macam mana saya melepasi batasan-batasan tersebut. Oh, okey. Ini ada semua cerita makan ke sagu ayam daripada kecil, hidup susah, ambil ubi kentang, kutip nenas, tumbuh liar dalam kampung untuk makan. Semua akan ada. Ini kisah perjalanan Uncle, bukan buku politik, bukan buku tentang mengkritik politik. Ini untuk kita faham biografi. Saya panggil ini adalah memorable. Dia adalah memory dia. Dan kalau kita baca, kita akan faham kenapa angka kentang jadi seperti sekarang. Kerana dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu kemiskinan, dia tahu apa itu azab seorang ibu yang nak membela anaknya, dia tahu apa seksa seorang pelajar yang tak cukup pakaian ataupun buku pergi sekolah. Kerana semua yang dia perangi sekarang untuk dia atasi dengan kerja kebajikan adalah apa yang menyeksa dan pernah dilaluinya ketika dia melalui buku ni. So kalau baca buku ni, kita fahamlah kenapa Uncle menjadi big fighter untuk menentang kemiskinan. Kerana dia melalu apa benda saja yang ada dalam azab kemiskinan ditulis dalam buku ni. So boleh dapatkan dengan harga RM40, log malam ni. Uncle kata 40 plus post. Baju lama dah, tak ada stok. Tak ada stok Adalah baju yang ada, kalau ada Sony pakai tu memang ada stok. Okey. Dia dah kata tak ada stok, buku ni tak reprint. Buku ni saya buat untuk saya pakai pasal bootleg pun tak ada. Buku ni tak ada bootleg. Dia hanya adalah edisi terhad je. Jadi kalau kita nak beli ni vintage lock, satu hari kita akan buat collection baju-baju kentang, dan kita akan buat lock untuk anda menderma. Kerana dia tak ada stok. Angka pun tak sempat fokus lah buat baju semua. Sebab dia satu hari pagi sampai petang running settle masalah. Macam kita dengar hari ni, dia masalah jenazah mati kemalangan tak dihantar pulang ke Indonesia. Hari ni berjumpa dengan seorang banyak. Hari ni banyak. Hari ni sungguh mencabar. Orang meninggal, Cina meninggal, ada India meninggal. Ada hari ni ada India meninggal di Melaka, ada satu Cina meninggal di KL, satu di Ipoh, orang Melayu. Jadi memang kita cuba uruskan dengan terbaik. Yang best kali kita boleh berikan ketenangan kepada seorang manusia yang lain. Itu yang paling penting lah. Bagi saya, satu perkara yang saya sangat happy ialah kita beri assurance kepada orang bila telefon kita, okay, no problem, settle. Kita akan settle untuk kamu. Itu best. Itu yang kita rasa kita happy. Kan, kerana kita tahu bahawa mereka dalam keadaan umbang-ambing, tidak tahu macam mana nak urus, dan kita clear semua. So kita bagikan dia satu semangat. Pagi ini saya dah bagi satu semangat pada perempuan Melayu. Dia call saya, dia ada hutang ni, hutang itu, dan saya telah ceritakan macam mana nak settle dia. Macam mana mau settlekan benda perkara-perkara ini melalui perundingan. Saya dengan cerita dia pun saya happy, dan saya
Cuba bantu dia. Okay, terima kasih. Soalan lagi satu. Uncle ada planning untuk bertanding pilihan raya umum akan datang? Itu kena tengok nanti. Saya tak boleh jawab tu. Nanti ada parti. Saya bukan nak bertanding dengan orang. Bertanding ni, bila kamu masuk bertanding, kamu membawa satu message bahawa kamu hadir di sana. Dan orang ramai boleh bagi phone number, dapat phone number kamu. Bagi saya bagi phone number pada semua orang semuanya pada masa saya bertanding. Dan hari ini juga kita dapat bantu beberapa orang di bandar Tasik ke semua. Walaupun saya calon yang kalah. Bertanding bukan bertanding di dunia. Bertandinglah untuk akhirat nanti. Apa ideologi kamu untuk bertanding? Seharusnya untuk membantu mereka yang susah. Jangan kamu bertanding untuk pergi dapat kontrak, dapat kedudukan. Itu adalah satu benda yang saya rasa tidak tepat pada apa yang saya belajar. Saya kemungkinan besar tidak bertanding. Tetapi kalau ada juga keperluan untuk memberikan nombor telefon saya akan gunakan. Itu adalah satu cara untuk iklankan perkhidmatan kita. Kamu masa bertanding, kalau parlimen hanya 10,000 kamu deposit ni tak sampai 20,000, dan kamu dapat hantar mesej kepada seluruh rakyat di sana bahawa kamu nombor telefon kamu adalah Untuk membantu mereka. Okay. Tapi saya rasa tidak kot. Tidak. Jawapannya ialah boleh agak lebih pasti lah. Itu lebih pasti tidak. Kita mengucapkan terima kasih pada Uncle Kentang kerana 1 jam bersama dengan kita, dan saya harap kita dah dapat settle spam log buku. Saya rasa ada lebih 50. Almost 16. Hampir 60. Saya rasa sebentar lagi akan ada yang terus log. Terima kasih pada semua rakan garasi yang kembali pada malam ini dan membantu Uncle dengan 60 buku dia malam ni. Saya cakap sedikit. Dana dari buku tu akan dibantu kepada perjalanan van jenazah. Ya. Dan jangan lupa ke Facebook Uncle, kerana dia juga akan mengedarkan ini sebagai hadiah bagi penderma-penderma yang lain. Maksudnya selepas saja akaun van jenazah ini dilaksanakan, kita akan dapat menyimpan benda ni, merchandise apabila anda membuat derma. Tapi malam ni kami tak lancarkan. InsyaAllah kami akan bantu bila Uncle nak lancarkan nanti. No hal, because berbangga untuk ada orang yang berjiwa besar seperti Uncle Kentang di sini. Cuma malam ni kita buat buku je dulu, tolong log. Kita dah dapat 60, anda boleh spam log tu dengan harga RM40, dan admin akan hantar kepada pasukan Uncle untuk posting, kerana Uncle pun dah janji RM40 plus postage. Berarti dia simple-simple je kira dia nak sebut 35, tapi saya takut dia rugi, saya kata 40 lah supaya cover, sebab saya tahu duit ni bukannya untuk apa, duit yang akan digunakan kembali, kerana kita tahu satu hari dia pening. Saya boleh fikir satu hari 3 kematian saya kena urus. Boleh pitam bro. Mendengar satu berita kematian seorang rakan pun terpaksa mengatur jadual untuk hadir ataupun apa. Tapi menguruskan 3 kematian satu hari, bagi dia senyum lagi datang. Naik, cuma tadi dia dahaga air je, saya pun lupa nak pelawar air sampai dia cakap minum waktu lah. Thank you so much my mentor Uncle Kentang, Kuan Chi Heng. Bayanglah, lebih senang mengingat Kentang daripada Kuan Chi Heng. Mr. Kuan Chi Heng, saya harap Uncle tak sabar tak serik untuk datang lagi di garasi untuk berkongsi lebih banyak misi kemanusiaan, cerita tentang good values. Sekurang-kurangnya kita akan ingat bahawa seronoknya hidup kerana mati itu pasti. Cuma nak seronoknya mati itu, kenalah kita buat banyak kerja baik kepada orang lain. Terima kasih Uncle. Terima kasih. Hingga jumpa lagi, dan terima kasih pada semua yang berkongsi trafik dan memulihkan aliran trafik kami yang 3 kali live mengalami masalah notification. Terus saja letakkan tanda seruan notification supaya kali akhir seterusnya anda akan mendapat notification. Thank you so much Uncle Kentang. Terima kasih. Jumpa lagi, kami doakan Uncle berjaya. InsyaAllah supaya Uncle Yes. mudah di jalan hidup Uncle, dan kerja kebajikan lebih banyak tercapai kepada semua orang, kerana Uncle bekerja tanpa mengikut ruang kaum, agama dan bangsa. Terima kasih.